Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat datang ke channel Expert Manpower Media. So sebelum tu jangan lupa tekan button subscribe di bawah dan follow, share di media-media sosial yang lain. Hari ini saya ingin menceritakan tentang 11 pekerjaan yang berbahaya di dunia. Kita tidak akan pernah tahu mengenai sesuatu pekerjaan itu jika kita bukan di dalam bidang tersebut. Setiap pekerjaan mempunyai masalah dan cabaran tersendiri. Pastinya anda merasakan bahawa kerja anda lah yang paling teruk di dunia ini, dan apabila anda bertukar kerja, anda menyedari kerja baru anda juga pun suka. Anda tidak akan dapat lari daripada kebenaran tersebut. Namun, beberapa jenis pekerjaan di dunia ini yang berada di tahap yang berbeza dari kerja-kerja yang lain, sehingga kan boleh menyebabkan kematian. Dengan mengambil kira risiko dan cabaran yang perlu dihadapi, Expert Manpower Media ingin berkongsi dengan anda 11 pekerjaan yang berisiko tinggi dan berbahaya di dunia. Yang ke-11, pemandu truk. Pasti ramai yang bersetuju dengan pekerjaan ini adalah berbahaya. Antara faktor yang menyebabkan memandu truk adalah satu kerja yang sangat berbahaya ialah ianya memerlukan tenaga yang tinggi kerana perjalanan yang jauh dan juga jalan yang berbahaya. Ramai di antara mereka yang tidak mendapat tidur yang cukup. Kebanyakan pemandu truk bekerja lebih masa dan terpaksa memandu walaupun dalam keadaan letih. Bagi mereka yang menggunakan jalan dalam dan memandu pada waktu tidak menentu seperti waktu malam, ini amatlah berisiko tinggi untuk terlibat dalam kemalangan. Untuk pengetahuan anda, ramai pemandu truk yang telah kehilangan nyawa sewaktu mereka bekerja. Yang ke-10, pengawal penjara. Bekerja di tempat yang dipenuhi dengan penjenayah berbahaya seperti perompak, perogol, pembunuh. Ia adalah sangat berbahaya bekerja sebagai pengawal penjara. Jika tidak berhati-hati dan hilang fokus, anda meletakkan diri anda dalam keadaan yang sangat bahaya. Antara sebab berlakunya kes rogol dan pukul maupun bunuh di dalam penjara adalah kerana banduan-banduan adalah terlalu berbahaya dan ganas sehingga pengawal penjara risau untuk campur tangan. Bukan sahaja banduan yang berisiko mati dibunuh, pengawal penjara juga tidak terlepas. Yang ke-9, pekerja nuklear. Kerja ini sudah berada di tahap berbahaya yang lebih tinggi. Anda boleh terbunuh dalam sekelip mata jika sesuatu berlaku di luar jangkaan. Pekerja nuklear harus mematuhi peraturan yang ditetapkan dengan terperinci bagi mengelakkan sebarang kejadian tidak diingini. Pusat janakuasa nuklear biasanya berada jauh terpencil beberapa kilometer dari pusat penempatan manusia kerana risiko bahan radioaktif yang begitu toksik yang boleh menyebabkan penyakit balah serta kematian. Yang ke-8, pekerja di pelantar minyak. Ramai anak muda yang bekerja sebagai jurutera, juruteknik dan banyak lagi di pelantar minyak. Sememangnya diakui oleh mereka sendiri bahawa kerja ini amat mencabar dan berisiko tinggi. Kadang-kadang tidak berbalik dengan gajinya walaupun tinggi. Mereka juga perlu berjauhan dengan keluarga. Itu sudah tidak menjadi masalah kerana ada masalah yang lebih besar ketika berada di pelantar. Pekerja pelantar perlu bekerja lebih masa sehingga 16 jam sehari. Ketika bekerja, mereka perlu sentiasa sedar dan peka kerana terdapat banyak mesin-mesin yang boleh membunuh jika tersilap langkah. Dengan tidur yang tidak cukup dan tidak menentu amat berbahaya bagi mereka dan juga berisiko jatuh dari pelantar dan lemas. Itu tidak termasuk bahaya kerja di pelantar minyak akibat letupan yang mudah tertikus kerana minyak mudah terbakar. Yang ke-7, penyelenggara hal ehwal tenaga elektrik. Mungkin anda mengetahui pekerja yang bekerja dengan syarikat tenaga seperti TNB hanyalah memotong tenaga elektrik jika anda tidak membayar bil dan elektrik. Tetapi mereka yang bekerja di stesen janakuasa elektrik, ia adalah satu yang amat dekat dengan kematian dari segi adat. Tenaga elektrik yang diperlukan untuk menyebabkan kehilangan nyawa adalah setinggi 50 volt. Namun, stesen janakuasa boleh menjana tenaga elektrik setinggi 800,000 volt yang mampu membunuh puluhan ribu orang. Kerja yang berisiko tinggi ini juga memerlukan stafnya untuk memanjat tiang yang tinggi. Jadi apa yang mampu dilakukan hanya dengan sangat berhati-hati ketika kerja. Dalam sekelip mata, sama ada terjatuh ataupun terkena renjatan elektrik, kedua-duanya boleh membawa maut. Adakah anda berani? Yang ke-6, wartawan zon perang. Tiada siapa yang mahu berada di medan peperangan kecuali pihak yang berperang. Ianya sesuatu yang boleh dikatakan gila
dan mahu membunuh diri bila-bila masa saja nyawa mereka boleh melayang. Namun, kerja sebagai wartawan di zon perang masih tetap perlu dilakukan seseorang bagi melaporkan apa yang terjadi. Dengan membekalkan kamera dan tag nama jurugambar, mereka hanya melakukan kerja mereka dan berdoa agar mereka tidak terkena butiran-butiran peluru dan bom yang berterbangan. Yang kelima, pelombong arang batu. Dengan nama, sudah boleh bayangkan bagaimana kerja kotor sudah tidak menjadi masalah lagi. Bekerja di dalam lorong-lorong bawah tanah yang sangat sempit, gelap dan sesak, ianya amat sukar untuk bernafas disebabkan udara yang kurang dan habuk arang batu yang tebal. Dan perlu diingatkan, menjaga habuk yang terdapat di dalam lombong itu sahaja sudah berbahaya. Itu tak termasuk risiko lombong tersebut terkambus akibat gempa bumi atau kejadian alam yang lain. Jika itu berlaku, anda merasa baik kalau anda mati terkambus serta-merta. Namun jika nasib kurang baik, anda akan terperangkap dan mati secara perlahan. Kalau berani dan sanggup, bolehlah hantar resumen. Yang keempat, tukang potong kayu balak. Kayu balak yang ada di negara kita mungkin tak sebesar seperti negara luar, namun masih juga besar. Pastinya anda rasa gergaji yang digunakan adalah penyebab kerja ini berisiko tinggi dan berbahaya. Namun bukan masalahnya. Apa yang membahayai mereka kerja ini adalah kesilapan mengagak ke mana pokok-pokok itu akan tumbang. Jika silap ramalan anda, maka berakhirlah hayat anda di tempat pokok yang tersangatlah besar. Yang ketiga, angkasawan. Hendak jadi seorang angkasawan bukannya mudah. Memerlukan anda pakar dalam pelbagai aspek. Dah jadi angkasawan, ada pula risiko yang berbahaya. Sebanyak 7% dianggarkan bagi kadar kematian seorang angkasawan ketika bertugas. Apa yang berbahaya adalah ketika melakukan pelepasan. Berbagai kemungkinan boleh terjadi ketika berlepas, seperti kebocoran oksigen dan sebagainya. Sedikit sahaja kesilapan yang berlaku boleh membuatkan kapal angkasa meletup. Yang kedua, penangkap ketam laut dalam. Ini bukanlah satu pilihan bagi kita kerana kerja ini tidak ada di negara kita. Namun, ia terdapat di negara seperti di Alaska. Berada di tangga pertama pekerjaan paling berbahaya di dunia, maka risikonya bukan sesuatu yang kelakar. Kerja ini memerlukan anda cekal dan kuat dalam semua segi, fizikal, mental dan rohani. Anda perlu kuat bekerja dalam tempoh 24 jam sehari, mengangkat peralatan berat, buang ais dari bot dan juga sentiasa peka terhadap ombak yang kuat bukanlah dalam kuasa anda. Penangkap ketam ini hanya mampu berdoa ombak kuat dan tinggi tidak membuatkan kapal mereka karam dan terkubur di laut yang teramat sejuk dan dalam. Yang pertama, Perdana Menteri. Bunyi seperti kelakar, tapi kami rasa ianya amat berbahaya. Jika anda tidak menjalankan tugas dengan amanah dan jujur, rakyat tidak akan menyukai anda dan sentiasa memaki hamun anda sama ada secara lisan ataupun di dalam hati. Anda akan sering menjadi bualan perkara yang tidak baik. Namun, jika anda amanah dan tulus, pastinya menjadi kesayangan semua. Seperti yang dikatakan oleh Imam Ghazali, benda yang paling berat di dunia ini adalah amanah. Jadi, jika anda rasa anda tidak boleh menggalas amanah yang perlu dipertanggungjawabkan kepada anda, maka janganlah sesekali cuba menjadi Perdana Menteri. Fikir sehabis baik sebelum menerima sesuatu amanah dan ikutlah Al-Quran dan Sunnah. Kerana menerima amanah itu seperti meletakkan sebilah pedang yang sangat tajam di leher. Anda hanya membahayakan diri anda di dunia dan di akhirat. Wallahu a'lam. Pastinya terdapat banyak lagi kerja yang anda rasa berbahaya. Komen di bawah jika anda ada kerja lain yang patut berada dalam senarai ini. Itu sahaja dari channel Expert Manpower Media.